Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu dah start record kita punya pembelajaran hari ini. Okey, hari ini kita nak bincang tajuk vektor yang kita dah tugaskan kepada Holil dan juga Kasrina. Tapi saya tak pasti Kasrina boleh masuk ke tak. Sebab selalu Kasrina ada masalah nak join kelas. Okey, tapi kita ada wakil Holil, tak apalah. So kita tak boleh lama-lama tau. Kalau kelas online ni selalunya kalau lama-lama cikgu bebel, hujung-hujung tau orang dah tak fokus pun buat kerja lain. So cikgu nak bincang benda penting-penting je. Okay, first kali ialah soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1 sebab ini soalan asas. Kalau pelajar tak dapat buat soalan asas ni, maksudnya cikgu fail lah ajar kelas awak ni. Macam tu. Okay, kita tengok first kali soalan nombor 1, semua dah ready Semua dah ada dengan diri masing-masing, ada modul set soalan. Ada ke tak? Dah. Baik-baik. Okey, yang lain-lain semua ada Saya anggap senyap tu maksudnya setujulah ya. Okey, mari sama-sama kita tengok. Soalan 1 kita ada 2 titik, iaitu titik A dengan titik B. Dia kata masing-masing. Tolong baca betul-betul bila dia kata A, B masing-masing. So maksudnya kosong negatif 3 tu merujuk kepada titik A. Titik A. Kemudian 5, 9 tu adalah titik B. Okay. Soalan minta vektor yang pertama. Dia minta kita vektor AB. So kalau AB, macam mana kita nak pergi daripada A pergi ke B? A pergi ke B, macam nak buat? Entahlah cikgu, AB lah. Okay. Sebelum awak cari dulu AB ni, kita tengok. Bila dia bagi kita koordinat macam ni, 0, -3, 5, 9. So kalau daripada koordinat, nak tukar kepada bentuk vektor, sebab dia nak dalam bentuk xi tambah yj kan. Okay. So daripada koordinat nak tukar pada bentuk vektor, bila ada A, ini bermakna dia adalah OA. Awak bayangkan koordinat O tu adalah asalan. Ni adalah asalan, adalah O. Okey, dia nak pergi ke A. Ni A. Okay, ni vektor. Ni kita panggil OA. So, mana-mana koordinat yang kita dapat tu, kalau kita ada koordinat dia 0, -3, maksudnya ini adalah OA. OA dia maksudnya 0i tambah negatif 3j. Okay. So, sama dengan negatif 3j je lah. Satu lagi kita ada B. Kalau B maksudnya apa? OB adalah sama dengan 5i tambah 9j. Okey ke setakat ni? Semua sikit. Lil, tutup dulu mic, ada bunyi nyaring. Nyaring pula. Yang lain-lain ni okey ke? Okey. Kalau ni jawab okey untuk Afrizah ini ke jawab okey untuk saya? Yang Marsha, Hafizah, Syamili. Alright, boleh ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, cikgu proceed tau. Okay, so bila soalan tu, dia bagi awak koordinat, awak kena ingat, koordinat ni menunjuk kepada OA, OB. Kalau dia bagi tiba-tiba C, so OC. Kalau dia bagi D, OD. Macam tu. Okay, bila awak dah leraikan, baru kita tengok balik sumber soalan. Dia nak AB. AB, kita boleh dapat, guna kata lain lah. Okay, A nak pergi ke B, maksudnya daripada A, lepas tu tambah, akhir dia mesti B. Dan kita nak letak apa? Apa huruf yang sama? Huruf O dengan O. So kita pun letak O, sini pun kita letak O. So AB sama dengan O, AO tambah OB. So dapat AB.
AO ni adalah terbalik kepada 3J ni. So dia akan jadi, kalau negatif 3J, so saya akan jadi positif 3J. Tak hilang. Tambah dengan OB. OB apa OB? OB dia 5I tambah 9J. Okay, so I tambah dengan I, J tambah dengan J. Sebab I tu ada seorang je, jadi 5I tambah dengan 12J. Okay, so ini untuk jawab soalan yang pertama. Yang ini markah dia dalam 2 markah je. Awak tunjuk ni satu, tunjuk ni satu. K1 and 1. Cikgu Okay. nak tanya boleh cikgu? Sila tanya. Macam kalau kita macam AO dengan OB ni, boleh tak selain tu kita macam kita bayangkan satu kad test. Maksudnya kan dia kan titik A kosong negatif 3 dan B 5 9 kan. Kita kan boleh bayangkan kosong ke 5 dia kena gerak 5 kotak ke kanan dan negatif 3 ke 9 kena gerak 12 kotak ke atas. So boleh tak kita macam dapat jawapan macam tu? Lepas tu kalau awak nak buat jalan kerja ni, awak terus dapat jawapan 5I tambah 12J. Terus dapat jawapan lah. Okay, sebabkan ini kertas ni dia perlukan markah K dengan N. So maksudnya mesti ada tunjuk jalan kerja. Jadi macam mana awak nak tunjukkan jalan kerja tu? Okay. So kena guna kosong-kosong lah. Tak semestinya. Awak tak semestinya perlu guna AO tambah OB. Satu lagi cara ialah awak guna, betul lah Faris, sebab Faris Amsyar ni dia punya otak dia advance sikit kan. Okay, kalau awak nampak dia minta AB. AB ni adalah maksud, kata lain dia adalah titik B tolak dengan titik A. Macam kita belajar translasi kan. Image tolak dengan objek untuk dapat translasi dia apa. Sebenarnya vektor ni translasi lah, kita nak tahu dia punya vektor translasi dia apa. Ni lah dia, B tolak dengan A. So apa kita buat? 5 tolak dengan kosong. Apa 5 ni? Yang huruf X dia tu, koordinat X dia adalah I kan. Okay, tolak dengan koordinat dekat O. Lepas tu tambah dengan 9 tolak dengan negatif 3. Ini adalah dia punya J. Okay, so dapat terus jawapan 5I tambah 12J. Okay, faham ke? Bagus Faris. Saya tahu awak boleh congak tapi soalan ni dia tak boleh tunjuk congak tu sebab markah dia 2. Dia mesti tunjukkan K dia tu, jalan kerja dia apa. Okay, dah settle. Kita pergi ke soalan B. Okay. Vektor yang selari dengan vektor AB over AB, lepas tu ada modulus. Awak faham tak itu apa sebenarnya? Dia kata ada satu vektor. Ada satu vektor ni. Okay. Kita kata dalam vektor C. Okay. Vektor C ni dia selari dengan vektor yang AB tadi. Lepas tu kuatkan dengan AB. Lepas tu ada modulus. Ini maksudnya apa? Kau nampak ni kita panggil dia apa? Halo, panggil apa? Saya boleh jawab. Siapa boleh jawab? Comment. Korang boleh komen down below. Siapa ni? Kasrina. Oh, Kasrina masuk alhamdulillah. Hai Kasrina, apa khabar? Hello Kasrina, apa khabar? Dari Dika nak buat presentation. Okay, soalan cikgu tadi, bila nampak bentuk yang macam ni, AB per dengan AB modulus ni, ini maksud dia apa sebenarnya? Tu bukan vektor unit ke cikgu? Betul, very good. Dia adalah vektor unit. Sebab ramai lagi tak faham vektor unit tu apa. Sebenarnya vektor unit ni, katakan kita ada satu vektor. Panjang vektor tu, katakan panjang vektor tu ataupun modulus dia, katakan ni vektor C.
Katakan vektor C ni adalah apa nak bagi yang senang, 3i tambah 4j. 3i tambah 4j maksudnya dia ke kanan 3 langkah, ke atas 4 langkah. Okay, so 3i tambah 4j, ini vektor C. Okay, so bila kita kira dia punya modulus C modulus. So, bila kita cari dia punya modulus, kita akan buat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa. Korang semua dah biasa dengan teorem Pythagoras, so korang akan tahu dia adalah 5. So, maksud 5 ni apa? Ini bermakna 3i tambah 4j ni adalah keseluruhan daripada sini sampai sini. Ini dia punya vektor. Dan kita agihkan vektor ni kepada 5 unit. Sebab apa? Jarak daripada sini sampai sini adalah 5. So kita bahagikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. So kita nak tahu setiap satu unit ni apa vektor dia. So vektor dia adalah 3i tambah 4j per dengan 5. Inilah kita panggil sebagai vektor unit. Okay, vektor unit. Alright. So kenapa penting vektor unit ni? Cikgu nak cerita vektor unit ni. Soalan ni kata vektor yang selari dengan vektor AB. So, dia pun cakap ada satu vektor, ni cikgu anggap tadi lukisan ni anggap. Guna colour lain lah. Colour. Ini biru. Okay. Ni cikgu anggap tadi. Bila dia kata ada C. C ni selari dengan dia. So maksudnya dia akan pakai vektor yang sama dengan ni. Tapi C ni dia mempunyai magnitude dia 2. Magnitude dia 2. So macam ni contohnya kalau 3i tambah 4j ni dia selari dengan vektor ni. Tapi yang ni ada berapa unit? Dia ada 5 unit. Okey, sekarang dia nak 2 je. So dia nak sampai sini je. Faham kan soalan tu? Okey, so apa kita kena buat ialah cari vektor unit AB balik. Okay. AB rondo lah. Easy lah. Dan AB equal dengan AB modulus adalah sama dengan, so kita mencari. Jadi kita dapat AB kita 5i tambah 12j. So 5i tambah 12j over dengan dia punya modulus. Modulus nak buat macam mana? 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa. So awak akan dapat 5i tambah 12j per dengan 13. Ini teorem Pythagoras ya yang ni. Berarti kan nak buat macam mana? Okey, dah dapat ni. Ini adalah vektor unit tau. Vektor unit. Okey, boleh jawab soalan lagi. Soalan nak vektor yang selari. So vektor yang selari dengan vektor ni, okey, nak buat macam mana? Ni setiap satu unit banyak ni. Tapi dia kata dia nak 2 unit. So apa kita buat? 2 darabkan dengan 5i tambah 12j per dengan 13. Okay. So jawapan dia 2 per 13 5i tambah 12j. Macam tu. Itulah jawapan untuk bahagian B. Kat sini ada 3 markah. Okay. Kat mana markah tu berada? Markah tu dia ada K1, K1, N1 tu. K1 tu bila awak cari ni. Masa awak dapat vektor unit dia. Okey. Dah dapat vektor unit, lepas tu awak darab. Dia boleh jadi K1 dia sama ada ni ataupun ini. Lepas tu K yang kedua dia, K1 lagi satu kat sini, awak darabkan. Jawapan akhir kat sini, N1. Bila dia guna K1, K1, N1 maksudnya mesti tunjuk jalan kerja. 1, 2, 3. Okay anak-anak, ada soalan nak tanya? Boleh proceed Okay, dah? Tak ada soalan Semua faham kan? Kalau soalan macam ni keluar, so ini soalan basic
Ini kita kategorikan sebagai soalan yang rendah lah aras dia. Jadi saya tak nak ada yang salah tau. Soalan-soalan aras rendah. Sepatutnya semua kena kuasai. Okay. Kita try soalan yang similar, lebih kurang macam ni. Ada tak? Okay, saya nak semua orang try soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Dia kata diberi U sama dengan I tolak 2J dan V sama dengan 3I tambah 4J. Cari vektor unit dalam arah 5U tambah V. Okay, dia minta vektor unit juga, tapi awak kena cari dulu 5U tambah V. Okay, so saya bagi 5 minit lah. Lepas ni saya nak Kasrina ataupun Holil. Awak kena terangkan apa jawapan awak. Soalan 4. Muka surat 54 . Holil? Boleh terangkan? Kasrina? Dah buat kan soalan ni kan? Cikgu, jawapannya dalam vektor unit tu kan? Dalam vektor unit. Awak dapat apa? Saya mula dia punya tu dapat 8I tambah 3J. 8I tambah? Tambah 3J tak tepat. 8I tolak 6J. Tolak 6J. Kasrina dapat tak 8I tolak 6J? Saya dapat 8I tambah 3J. Tolak 6J tu. Sebab negatif 10J tambah 4J kan. Okey, Kasrina dengan Holil kena tengok betul-betul sebab dia kata kat situ 5 dalam kurungan I tolak 2J tau. So ini bermakna 5 darab dengan I, 5 pun darab dengan 2J. Okey, jangan tertinggal. Okey, lepas tu awak tambah dengan 3I tambah 4J kan. So kita akan dapat 5I tambah 3I. Jadi awak semua dah betul lah 8I tu. Yang dekat 5 darab dengan 2 tu dia akan jadi 10. So negatif 10J tambah 4J. So dia akan jadi 6J. Dapat ke? Dapat. Dapat So, je dapat. Lepas dah dapat tu apa jawapan untuk vektor unit dia? Vektor unit dia per
8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 kan? Tambah 6 kuasa 2. Lepas tu kunci kuasa dapat apa? 7.416. Weh, dia betul. Tekan kalkulator salah ni. Belajar kan dah belajar teorem Pythagoras. 8 dengan 6. 10 cikgu. Very good, 10. Okay, so kalau kita ada 8i tolak 6j per 10, so dapat apa? Boleh kecilkan kan? Vektor ni kalau boleh kecilkan, mesti kecilkan tau. Tak boleh tinggalkan macam tu. Okay, jawapan last. So, jawapan ni sampai per 10 tu cikgu. Tak, kena kecilkan lagi. So kalau kecilkan awak dapat apa? Jadi semua dah dapat 8i tambah tambah pula, sorry, bukan tambah tu. Tolak 6J. Tolak 6j. Okay, malas nak ambil pemadam. Perkan dengan 10 kan? Okay, kecilkan, dapat apa? 8, 6 dengan 10, sifir apa? Dapat 4/5I tolak 3/5J. Okay, very good. 4/5i tolak 3/5j. Okay. Boleh tulis macam ni, apa boleh tulis 4i tolak 3j per dengan 5. Boleh macam ni pun boleh. Okay, kat situ 4 markah. Okay, so sekarang saya bagi kebebasan kepada Holly dengan Kasrina. Awak nak bincang soalan mana? Cikgu lah. Pilih cikgu. Cikgu pilih lah cikgu. Okay, so ni kertas 1 kan cikgu dah cakap kan? Kertas 2 ikut. Kita try kertas 2, kita cari soalan kertas 2 yang rasa macam susah sikit. Cikgu nak soalan kertas 2 nombor 2 dengan nombor 4. Okay, nombor 2 dengan nombor 4. Silakan. Nombor 2 kan. Nombor 2 dia kata dia nak ungkap setiap vektor yang berikut dalam sebutan X dan Y. Okay. Yang pertama dia nak GS. Ya, kalau awak nak turn on awak punya kamera pun boleh. Turn on kamera awak, lepas tu awak tunjukkan kertas yang awak buat tu. Jadi senanglah nak present, orang boleh nampak. Cikgu cari cahaya jap cikgu. Kau duduk mana tak ada cahaya? Dia nak GS. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ke semua orang? Boleh lah. So kalau nak G ke S, dia kena GE tambah ES. So sini dia dah bagi 6Y. Sini dia dah bagi 6Y. Sini dia dah bagi 4X. Bukan bagi, dia bagi. Dah, betul dia dah bagi. Tapi dia bagi E pergi ke S, dia bagi ES. Dia bagi E ke S. Lepas tu dia nak GS kan. So negatif 6Y tambah 4X. Kenapa negatif tu Kasrina?
Sebab yang ni dia bagi EG. Dia nak GE. Okay, So very good. terbalik. Sebab tu dia jadi negatif. Lepas tu Jadi jawapan akhir dia? negatif 6y tambah 4x. Okay, very good. Okay, teruskan. Yang kedua, dia nak G ke T. So, ni G ke T kan? Tapi dia bagi G ke F. Mana? Oh ni. Dia dah bagi ni. So ni 1, ni 2. Nak pergi G ke F. Dia sama dengan negatif 6y tambah 12x. Sini. Dia nak GT. So 1/3 daripada GF. So kita letakkan nak pergi ke GF tadi negatif 6y tambah ni kan tambah 12x. So kita darabkan 1/3 ni dengan negatif 6y tambah 12x. So dapat negatif 2y tambah 4x. Bagilah jawapan ni. Ada orang lain nak tanya? Negatif 12 tambah ni apa? Negatif 2 2y Negatif 2y tambah 4x. tambah 4x. Okay. Ada tak orang lain nak tanya? Ke semua orang okey je? Ke tak faham? Amal Holly faham ke? Aduh, korang ni. Macam ni lah. Cikgu yang yang B tu jawapan dia sekejap. Jawapan dia ni je cikgu. B. Mana? 14.83. Macam mana awak dapat 14.83 tu? Tengok sekejap B. Dia kata dia suruh cari GT kan? GT kita dah dapat negatif 2y tambah 4x kan? Lepas tu awak gantikan ke 4 darab dengan 3i? Okay, pada 3i. Lepas tu yang y tu awak darabkan dengan negatif 2i tambah 3j. Okay, betul. Lepas tu awak dapat ni dah darab bla bla bla. Okay, betul. Very good. Okay, bagus Kak Serina. Soalan C dapat tak? C tak tahu. Dia dapat sini je. Betul ke tak? Macam mengarut je cikgu. Dia minta apa? Cari nilai alfa dengan beta. Awak dapat apa alfa dengan beta? Tak dapat? Yang alfa beta tu macam mana cikgu? Dia dapat tapi macam ni je lah saya buat. Okay. Okay, Amal Holly, awak buat tak soalan ni? Ke awak bagi kat Kak Serina je? Soalan buat, yang tapi kertas. ada yang salah aku rasanya ni. Yang ni saya buat. Soalan ni saya buat. Sekejap. Nak tanya boleh? Nak tanya boleh? Okay, sila tanya. Tak, yang B tu apa tak dapat. Oh, kabur dah. Fokus tak dapat. Okay, tadi okay. Ni cantik. Alright, thank you. Yang C je tak dapat. Okay, kita bincang C Okay. Okay, terima kasih Kak Serina, bagus. Dah buat dah soalan A dengan B. Okay, dalam soalan C, ini memang kalau awak tengok kertas 2, memang macam ni tau flow dia. Mula-mula dia akan minta cari dulu dia punya
vektor yang mudah-mudah lah, GS, GT dia bagi. Lepas tu dia pun masukkan lah, kadang-kadang dia nak masuk vektor unit. Lepas tu kadang-kadang dia bagi macam soalan B tadi. Okey, seterusnya soalan ni dia mesti akan minta awak compare tau. Okey, so dia bagi kat kita GR. Dia kata kat kita GR adalah sama dengan alpha GS. Satu lagi dia bagi RT, mana cikgu punya R? RT, okay, sama dengan beta PT. Okay, so kita tulis dulu apa maklumat yang kita dah tahu. GR, tadi ada tak kita cari GR? Ada ke? Kita cari GR tadi? Tak ada kan? Okay, tapi tak apa. GR ni adalah sama dengan alpha GS. Tadi kita dapat GS apa? Apa jawapan awak tadi kat sinyal GS tu? GS negatif 6Y tambah 4X. Tambah 4X. Okay. So kita dah tahu GR. Kemudian kita buat RT pula. RT sama dengan beta ET. Okay. ET kita dapat apa ET? EF tambah FT kan? Ada tak dia bagi ET? Ke belum lagi? Tak, dia tak bagi. Tak ada. Okay, so ini bermakna kita kena cari dulu ET. Okay, so kita boleh tengok ET. Kita cari dulu ET, yang dapat ET macam mana? Kita boleh tengok kat gambar rajah. E pergi ke T. So kita boleh buat EG tambah GT. Betul tak? Betul kan? Betul. Okay. EG tambah GT. E pergi ke G. E pergi ke G. Dapat apa? EG. 6Y. Dia dah bagi. Okay. GT. Apa tadi jawapan akhir kita? Lupa dah. Negatif 2Y tambah 4X. Negatif 2Y. Negatif 2Y tambah 4X. Okay. So dekat sini kita akan dapat Y dengan Y. So maksudnya 4Y tambah 4X. Ini adalah ET. Betul? So cikgu pun masukkan kat sini. 4Y tambah 4X. Okay. So cikgu dapat GR dengan RT. Okay. Sebelumnya kita dah cari GT kan? So apa kita buat ialah kita boleh kaitkan GR dengan RT. Cuba awak tengok GR tambah RT akan dapat sama dengan GT. Semua setuju kan? Betul. Okay, so cikgu pun masukkan alpha negatif 6Y tambah 4X. Okay, ini adalah GR. Tambah dengan beta 4Y tambah 4X. Ini adalah RT. Sama dengan GT yang kita dapat tadi. Negatif 2Y tambah 4X. Okay. So, kita akan dapat yang ini awak kena asingkan X dengan X, Y dengan Y. So, kita akan dapat, cikgu ni tahu, kembangkan. Darab ni. Okay, cikgu akan dapat 4 alpha. Okay. 4 alpha tambah 4 beta. Yang ini kita anggap sebagai X. Ni cikgu ambil ni dengan ni. Okay, X dengan X. Lepas tu cikgu tambah, cikgu masukkan dalam kurungan negatif 6 alpha tambah 4 beta adalah Y. Benda ni sama dengan negatif, cikgu buat X dulu. So cikgu tulis X dulu lah. 4X tolak 2Y. Okay, sekarang awak tengok. Buka tak ada lain lah. Tak ada. Sekarang awak tengok ni. Awak tengok X ni dengan X ini. Okay.
Satu lagi awak tengok Y ni dengan Y sini. Okay. So kita akan dapat ini semua adalah Y. So Y ni sama dengan ni. Kat sini kita akan guna sini cikgu akan guna compare. Okay. So cikgu pun compare. Cikgu ambil Y. Negatif 6 alpha tambah dengan 4 beta. Okay. Sama dengan negatif 2. Kalau cikgu ambil X pula, 4 alpha tambah 4 beta sama dengan 4. Betul? Belum? Okay ke? Okay. Alright. Jadi kita pun buatlah persamaan macam biasa. Awak kan dah biasa ni, ini nombor 1, ini nombor 2. Nak guna kaedah apa? Penghapusan ke, penggantian. Saya nampak sini ada 4 beta, so saya guna penghapusan lah. Negatif 6 alpha tambah 4 beta sama dengan 2. Ini yang pertama. Satu lagi. 4 Kenapa 2 cikgu bukan negatif 2 ke? Oh sorry, dia tinggal negatif. Oh, mana pula begini ni? Oh, okey, sini. Okey. 4 alpha tambah 4 beta sama dengan 4. Apa nak buat atas dengan bawah ni? Tolak ke tambah? Tolak. Okay, very good. Kita tolak. So, negatif 6 tolak dengan 4. Jadi apa? X, dapat X ke sini. Negatif 10 alpha. Okay, sama dengan 6. Sekejap. 6 ke negatif 6? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Jadi alpha sama dengan 6 per 10 kan? Kita kecilkan jadi 3 per 5. Bila awak dah dapat alpha, awak boleh carilah dia punya beta. Okay? Dah dapat Cikgu, alpha, cari beta. soalan jawapan dalam perpuluhan tak boleh ke cikgu? Jawapan dalam perpuluhan boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Okay? Beta, dapat apa anak-anak? So beta dapat apa? Betulnya awak dapat ni Ada masalah ke? Tak ada masalah. Okey ke? Cikgu, nak dapatkan beta tu masuk je ke dekat dalam dia punya Masuk dalam equation kedua. Dapat?
Okay. So kalau tak ada masalah, kita akan proceed ke soalan nombor 4 anak-anak. Tengok soalan nombor 4, muka surat 61. Okay. Dalam belajar di bawah OPQR ialah sebuah segi empat selari. Ini awak semua kena ingat, bila dia kata segi empat selari, ini bermakna dia mempunyai vektor yang sama. Bila kata selari mesti sama. Okay. Kemudian dia kata apa lagi? Garis lurus QR dari QR. Okay, garis lurus QR dan PT. Okay, QR dan PT dipanjangkan sehingga bertemu di titik S. Diberi bahawa SR, S pergi ke R adalah sama dengan 3RQ. 3RQ. Okay. Okay, lepas tu dia kata ungkapkan vektor berikut dalam sebutan P dan Q. Okay, P dan Q. First sekali dia nak OQ. O pergi ke Q. Tengok gambar rajah tu, daripada O pergi ke Q, dia ada banyak jalan. Dia boleh pergi O, T, S, R, Q. Boleh jadi O, T, R, Q. Boleh jadi O, T, Q. Boleh jadi O, P, Q. Mana yang senang kita nak pergi? Ambil OPQ. PQ. OPQ pandai. So OP tambah dengan PQ. So kita dapat apa jawapan? 2P tambah 3Q. Okay, very good. 2P tambah 3Q. Saya minta Holil lah bentangkan untuk soalannya Holil. Okay, lepas dapat 2 OQ tu, kita kena check PR pula. So untuk PR kita ambil jalan yang senang, kita ambil Ni jajak Holil. Turn on awak punya kamera tu. Jadi boleh senang awak tengok kerja school awak. Kita tengok, tunjuk kertas. Macam mana nak flip kamera datang tu? Aduh, Kalau Mak tak- Zil. Ayolah Kau tak, kau terbalikkan kamera tu. Kau letak. Tekan yang atas tu. Okay. Nampak? Ni ada dekat titik 3 kat atas sekali. Nampak tak? susah nak. Susah now. Okay. Lepas tu Okay. Shopee. Okay. Kita cari untuk PR, kita ambil jalan senang. Kita ambil jalan P pada Q, lepas tu pergi ke R. So kita jadi 3Q tambah tolak dengan 2P. Sebab kita pergi ke atas kan. Sebab dia selari, jadi negatif. Sebab kita pergi atas, arah berlainan. Okay, so Maksudnya RQ tu pun 2P juga. RQ tu 2P kalau ke bawah lah, sebab sama yang selari. Tapi sebab kita nak naikkan ke atas, nak cari ni PQ, PR, so jadi negatif. Sekejap, Lil. Okay, good. Lil. Kau punya rotation macam salah. Betul lah. Sebab kan dia kan selari kan. Ni kamera tu kau. sengit. Kepala orang sengit. Kepala orang sengit. Full. Sini. Phone tu. Baik. Nampak. Ya ke? Aku melintangkan lah. Oh, sat kamera ni. Okay. Dah, betul lah dapat kan VR kan. So, kita buat yang nombor 3 pula. OS. OS ni leceh sikit lah. Nampak ke macam ni? Okay, lepas tu OS ni tambah 2P tambah 3Q. Sebab mana OS? Ni. So, kita tambahkan mana? 2P ni. Sabar ego. So, kecaluran identiti tu. Betul lah. Betul lah. Untuk cari ni, kita tambahkan je OP, PQ dengan QS. So, inilah roman dia. 2P tambah 3Q. Tolak 2P, tolak Bawa 6Q. sikit, Lil. Bawa sikit. Okay. Bawa lagi.
Okay. Dekat aku dah full screen bos. Ini menipu ni. Okay, 2P tambah 3Q. Tolak 2P, tolak dengan 6P. So kita buat je lah, siapkan je jadi 3Q tolak 6P. So ni lah dia punya OS. Lepas tu untuk soalan B dia kata diberi. Sekejap, saya nak tanya mana awak dapat 6P tadi tu? 6P ni Tolak 2P kita tolak dapat 6P tu. Sebab PS dia kata 3 kali RQ. So bila RQ negatif 2, kita darabkan je dengan 3. So dapat negatif 6. Okay, bagus. Okay, kita pergi soalan B Okay, Sekejap, tanya diorang semua, okey tak? Okay tak? Okay. Okay. Sangat okay. Anjir. Okay, untuk soalan B dia kata diberi PT sama dengan landam PS dengan keadaan landam ialah pemala. Cari lambda pula. Okay, yang lambda ni kan, saya masukkan je nilai PT ni. PT ni saya masukkan dengan negatif 2. Lepas tu PS tu saya masukkan negatif 8P tambah 3Q. Untuk kita, sebab kita nak cari yang ni kan, PS ni. So kita masukkan je nilai ni dengan ni. Jadi untuk cari lambda dia kan, saya buat macam ni lah. Saya putarkan dia, yang PS tu bahagi dengan negatif 2. So bila dah negatif 2 dibagi dengan PS, kita akan dapat 1/4. Sebab negatif 2 pun dengan negatif 8. Betul tak kan? Yeah, betul, very good. Betul betul. So yang untuk ratio OT-TR ni saya tak tahu apa sebab saya dah buat je. Tak apa je. Tak gam aku salah je. Cikgu sini tak tolong cikgu, saya hari tu lupa je. Okay, tak apa. Kemudian lagi itu je. Itu je cikgu. Yang 2 Roman tak reti cikgu. 2 Roman tak reti. Betul lah, 2 Roman tak reti. Dan seterusnya. Okay. Okay. Tunjukkan bahawa TQ sama dengan OR tambah 1/4 SP. Dapat tak? Dapat ke? Tak ada. Okay. So kita pergi ke soalan Holil cakap tadi. Dia berhenti dekat Roman 2 Okay. Roman 2 dia minta kita ratio OT-TR. So sebelum tu kita cari dulu OT. Macam mana nak dapatkan OT? Okay. So kita tahu PT sama dengan lambda PS. PT sama dengan lambda PS. Cikgu ni sekejap lah. Cikgu tulis lah. Okay. Dalam soalan B tadi, Holil dah terangkan dia dapat lambda dia sama dengan 1/4. Okay. Soalan kata PT sama dengan lambda. So lambda tu 1/4 PS. Okay. PT, nilai yang kita dapat PT, macam mana dapatkan PT P pergi ke T. P pergi ke T adalah dengan kita dapatkan
Macam mana dapatkan PT? Negatif 2P. Tu PT Tu PT ke PO? Jadi boleh buat negatif 2P. Negatif 2P tu PO kan? Tak apa, kita terangkan balik. Okay. PT ni sebenarnya dapat daripada PO tambah OT. Okay. So dia sama dengan 1/4 PS. PS ni kita dapat daripada PQ tambah QS. Okay. PO ni dapat daripada gambar rajah lah, negatif 2P. Okay, negatif 2P tambah dengan OT. Masalah kita tak tahu OT ni apa. Okay, so apa kita buat dekat sini, daripada titik O pergi ke titik T, last sekali kat sini titik R. Okay, so cikgu buatlah, cikgu letaklah sini M, sini kan kita buat nisbah, selalu kita buat M, sini kita letak N kan. Cikgu anggaplah sini M, sini N. Okay, semua nisbah. Okay, so dekat situ kita kata oh dia adalah M. M, so cikgu anggap je lah dia M je lah, faham ke? Okay, so kita akan dapat okay, tambah dengan M 3Q. Mana cikgu dapat 3Q? Sebab dekat bawah tu dah kata dekat bawah daripada P pergi ke Q 3Q. Jadi O pergi ke R pun 3Q. Sebab dia orang ni selari kan. Okay, so benda ni sama dengan PS pula. PS sama dengan 1/4. Okay, PQ datang daripada P pergi ke Q. P pergi ke Q. Berapa P pergi ke Q? P pergi ke Q. P pergi ke Q, 3Q. Tambah dengan OS. O pergi ke S. Jadi kita dah cari kan OS. Dah cari dah. Okay. Cari 3Q. Tolak 6P. Kenapa pula tadi gerak ni? Okay. Ayo. Kenapa pula ni? Kau nampak ke OneNote ni? Ke dah hilang? Hilang. Dia dah left. Sudah hilang di depan matamu. Dia dah left? Ya ke? Sekejap Pergi meninggalkan tu. Dia biar kita tergantung sepi tu. Tergantung sepi. Nampak tak? Nampak tak? Okay, ada. Ada? Ada. Salah, kita tak nampak lah kat mana titik dia. Okey, sini. Okey. So kita ada, apa cikgu cakap tadi lah? PQ tambah QS kan? PQ 3Q, QS, berapa tadi QS? Q pergi ke S. Negatif 8, betul tak? Ya, negatif 8. Negatif 8P. Okay. Okay, so dekat sini kita nampak P dengan P. Okay. Kalau kita tak tahu lambda tadi, mana nampak? Dia kena ambil yang besar sikit. So, okay. Kat sini kita dah tahu 1/4. Guna cara Holil tadi tu, bolehlah bantai. Tapi sebenarnya sini kan kita anggap dia sebagai lambda kan. Ni lambda tadi kan. So dekat sini baru kita boleh dapat. Okay. Negatif 2P sama dengan lambda negatif 8P. Okay. Sebabkan itu lambda sama dengan 1/4. Okay. Sekarang ni kita nak tahu kita punya yang ni. Ni apa? Okay. So yang ini kita bandingkan dengan Q. So kita pun dapat M ni M3M lah. 3M Q ni adalah sama dengan 1/4 darab dengan 3M. Jadi
3/4 Q. Faham ke? Q dengan Q potong. Okay. So M sama dengan apa? M sama dengan 1/4. Faham tak maksud 1/4 ni? 1/4 M ni dia ni adalah 1/4 daripada keseluruhan. Okay. So kalau kita kata 1/4, adakah kita tulis dia punya kalau saya kata 1/4, maksudnya kita tulis dia punya nisbah dia 1/4 ataupun kita tulis 1/3. 1/3. 1/3. Bila dia kata 1/4, maksudnya sini 1, sini 3 bahagian. So 1/3. Oleh itu jawapan dia OT TR adalah sama dengan 1/3. Okey ke? Okey. Tak ada soalan nak tanya? Kita pergi ke soalan seterusnya. Dia suruh tunjukkan TQ sama dengan OR tambah 1/4 SP. Kalau dia suruh tunjuk, awak kena tunjuk bahawa vektor TQ mesti sama dengan vektor belah kiri sama dengan belah kanan. Itu cara kita tunjuk. Okay. TQ sama dengan vektor OR tambah 1/4 SP. Okay. TQ dah cari belum? Belum cari kan? So kita pun tulis dulu. Okay. Yang penting kita nak tunjuk, kita ambil belah left hand side dulu TQ dulu. TQ macam nak dapatkan TQ? TQ sama dengan T pergi ke P, TQ. TP tambah dengan PQ. Tambah PQ. T pergi ke P, berapa T pergi ke P? T pergi ke P, kita dah dapat tadi T 2P. Bukan, yang negatif 2P tu salah, jangan ikut. Kita kena ambil yang ni. Yang ni. Ni atas ni tadi kan. Huruf pula tulisan cikgu, faham ke? Bila kita kata PO tambah OT, awak kena buat PO tambah OT. Nak dapatkan TP, kita kena dapatkan PT dulu. Macam mana dapatkan PT? PT kita boleh dapat dengan PO tambah dengan OT. PO nak dapat adalah dengan 2P tambah dengan OT. OT tadi kita dah tahu dia adalah 1/4 daripada keseluruhan apa tadi kita buat OT. QR. 1/4 daripada OR, betul tak? Betul. Okey, 1/4 daripada OR. Tak betul ke? Betul ke betul? Betul. Okey. Tengok aku dah mengarut dah. Okey, abang cakap tadi lupa dah. Lupa apa cerita tadi? Oh, ni OT. OT kan? Okey. 1/4 daripada 3 Q. Okey ke? Okey, ini PT. Sekarang kita nak tahu TP kan? So, TP terbalik dia lah. TP adalah sama dengan negatif 2P tolak 3/4 Q. 1/4 darab dengan 3, 3/4. Okey ke? Okey. So kalau okey kita masukkan dalam ni. So kita dapat negatif 2P tolak 3/4 Q tambah dengan PQ. P pergi ke Q. 3Q. 3Q. Okey. So bila awak tambahkan awak akan dapat apa ni? Negatif 2P tolak bla 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 ni. Q dengan Q. So kita akan dapat negatif 2P. Cepatlah tambah. Malas nak tekan kalkulator. Kau dapat apa? 9/4. Very good. 9/4 Q. Okay. So ini TQ. Kita tinggalkan. Sekarang kita pergi ke OR tambah 1/4 SP.
Kita pun pergi kat OR. Kita dah cari OR tak sebelum ni? OR tu bukan sama dengan Oh, oh. Q ke? 3Q kan? Betul, sama. So kita dapat 3Q. Very good. Tambah dengan 1/4. SP dapat apa SP? SP. SP 8P tu kan? SP, ya ke? 8P tu SQ kan? Negatif 8. Jadi maksudnya SP ni SQ tambah dengan QP, betul tak? Ya. Okay. So nak dapatkan SP maksudnya kita kena buat 8P tambah ke tolak? Tambah Tambah dengan apa? 3/4. 3Q. Tambah ke tolak? Tambah tu kan? Tolak. Kenapa tambah? Tolak QP. QP. Q ke P. Okay tak Holil? Holil Okay. confused. Okay. Dah dapat macam ni kan? Okay, sekarang ni awak pun tengok. Kita pun dapat 3Q. Awak pun tekan lah calculator. 8, 1/4 darab dengan 8 dapat 2 kan? 2P. Okay. Lepas tu tambah dengan 3Q tolak 3/4. Macam sama je macam tadi kan? So kita akan dapat 9/4 Q. Okay. So kita pun tengok ini left hand side. Yang ini adalah right hand side. Belah kiri dengan belah kanan. Sama tak formula dia? Sama ego. Oleh itu kita dah terbukti, kita dah shown. Kita dah tunjukkan bahawa left hand side dengan right hand side dia sama. Okay. Kat situ 4 markah. So markah dia adalah dengan awak cari ni semua. Cari ini, cari dia punya TQ, cari dia punya TP. Lepas tu masukkan ngongek. Lepas tu kita tunjuk, sama, shown dah. Telah terbukti 4 markah. Okay. Kalau awak perasan, soalan kertas 2 ini mengandungi 10 markah. Okay. Biasanya kat sini sebab awak punya batch sekarang ni kita ada format baru kan. Kalau format lama kita boleh tahu vektor keluar dekat bahagian B saja, tak ada kat bahagian C lah pun dah macam itulah. Tapi sekarang ni format baru dia boleh keluar kat mana-mana bahagian. Kertas 1, kertas 2 dan mana-mana bahagian. Kertas 1 kita ada bahagian A dengan bahagian B. Kertas 2 kita ada bahagian A, B, C. Okay. So awak kena bersedialah. Sebab dia mungkin boleh jadi soalan yang wajib jawab, boleh juga jadi soalan yang boleh pilih. Kalau tak nak jawab, boleh, jawab pun boleh. Macam tu. Okay. Faham ke? Macam soalan B, macam ni. Korang punya paper nanti, terang sikit lah. Sekejap. Macam karangan BM ke PEGU? Dia bagi 3, pilih salah satu. Ya. Macam tu. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2. Okay. Kertas 1 kita ada bahagian A dengan bahagian B. Okay. Bahagian A ni ada berapa soalan cikgu lupa dah berapa soalan. Kita boleh tengok. 5. Banyaklah kau 5. Semua orang boleh tengok dekat dalam modul kita tu, muka surat depan sekali dia ada tunjuk format. Mana? Ada tu. Format. Kat fungsi kan. Muka surat 1 kan. Tengok belah kiri dia. Dia ada bahagian A, bahagian B. Betul? Bahagian A ada sebanyak 12 soalan. Semua ni wajib jawab. Semua kena wajib jawab. Tapi bahagian B kita ada 3 soalan nanti dia bagi. Awak kena jawab 2 soalan daripada 3. Okay. So vektor tu boleh masuk kat sini, boleh masuk kat sini. Kalau dia masuk kat sini je, selalunya kalau awak tengok kan soalan kat situ dia bagi sini 64 markah, sini 16 markah. So maksudnya setiap satu soalan tu 8 markah. Dia boleh jadi soalan 8 markah kat sini. So awak boleh pilih sama ada tak nak jawab soalan vektor kat sini tau. Okay. Kertas 2 pula kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay. Soalan itu 4 soalan dan C pun 4 soalan. Tapi bahagian B ni dia akan bagi 4 soalan, awak kena jawab 3 je. Yang ini pula awak kena jawab
2 je. Pula dah. Takut. 10. Jadi kat sini keseluruhan berapa puluh markah? Benda kau takut. Jadi cikgu agaklah ikut firasat cikgu kan. Dia akan keluar kat sini kertas 2 ni. Kertas 2 untuk 10 markah kat sini. Take note guys. Firasat cikgu. Kertas 1. Tak kisahlah kau ikut firasat cikgu ke tak. Lepas tu dia dekat bahagian soalan ni, kalau dia dah keluar dekat bahagian B, dia boleh keluar juga dekat bahagian A. So awak kena bersedia. Kalau kertas 1, dia tak mungkin dekat bahagian B, dia mungkin akan keluar dekat bahagian A. Okay, so kalau bahagian A kat situ tu, kita ada 64 markah tapi ada 12 soalan. Cuba awak buat 64 bagi 12, awak akan dapat 5 point something. So ini bermakna soalan dia tu 5 markah atau 6 markah? 5, 6, 7. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi 4 markah juga. Jadi kalau awak nak study ni, saya nak awak kena terus soalan ni. Walaupun kawan awak expertise yang buat, jangan tunggu expertise je. Awak semua kena try. Okay. Ini dia dah bagi dah bentuk format soalan macam ni. Okay. Dan untuk pengetahuan awak, kita dah prepare soalan awak. Dia punya ratio soalan tu 5-3-2. Awak faham tak? Kita kata 5-3-2. 5-3-2. Maksudnya 5 pecahan 5/10 adalah soalan rendah. Yang ini soalan sederhana. Soalan yang aras tinggi kebat yang susah-susah tu cuma 2/10 sahaja. So all the best anak-anak. Kalaulah awak tak boleh jawab lah soalan yang kebat, oh susah cikgu, awak masih ada lagi daripada keseluruhan. Maksudnya semua orang eligible to get 80% and above if you study hard and you study smart. Okay, jangan ni PKP minggu lepas seminggu tak ada kelas admaths, langsung tak sentuh kelas admaths. Memanglah susah nak dapat A kan. Okay, macam itulah cikgu harap-harap kelas awak ni boleh produce A+. Yang ramai sikit. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Awak dah ada semua soalan ni. Kalau tak buat, tak tahulah. Okay, itu saja. Untuk minggu ni, kertas bab 8 dah. Bab 9, awak nak buat lagi minggu ni ataupun awak nak pergi ke minggu depan je? Saya tak kisah. Cuti lagi ke? Bila pun boleh je. Minggu depan boleh cikgu. Minggu depan. Ada orang minta minggu depan. Sebab kita tak tentu tau PKP ni ada lagi ke tak, disambung ke tak, sebab kita punya kes tu asyik meningkat je kan. Betul. Cikgu yang quizzes apa dia tu. Kita tak dapat masuk. Tak dapat masuk Besar lah. Dia kata tak tahu lah, dia suruh pakai email yang ada dalam grup Google Classroom lah. Tapi saya dah pakai, tak boleh ke? Tak boleh juga. Aku dah dapat masuk tapi quiz tu. Ya, aku tak dapat lagi. Aku dah dapat masuk. Apa Orang lain dapat je. Aku Orang pertama yang siap Amsyah. Aku reset Lol. email tu. Reset Reset email lepas tu login balik. Okay lah. Tak apalah, sebenarnya soalan yang saya bagi itu pun soalan bagi apa saya bagi senang-senang je kan. Saya saja try tengok budak ni buat tak quizzes. Oh, Cikgu banyak macam order mana? yang sampai. Statistik. Yelah. Apa dia? Soalan statistik pula ada keluar. Statistik keluar. Kawan. Korang tak belajar lagi Dah. Ada dalam maths. Ada dalam maths kan. ada. Baik, dah belajar. Okey lah. So cikgu rasa minggu depan je lah sebab boleh. sekarang ni hari-hari seterusnya cikgu akan kejar kelas form 5 pula. Okey? Boleh. Okey, Terima kasih cikgu. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berfikir. Thank you Ego.
Thank you. Halo guys. Yo, Syamimi.